Yang pertama sekali, saya ingin memohon maaf kepada semua orang. Saya minta maaf. Saya janji perkara ini tak akan berulang lagi. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya minta maaf sangat-sangat. Maafkan saya. Maafkan saya kerana kelewatan hari ini. Saya minta maaf. Okay. Sorry, saya daripada Puchong tadi. Saya bawa kereta, ya Allah. Bukan main laju lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, tanpa melengahkan masa yang sudah pun dicemburui syaitan, izinkan saya untuk memulakan kelas pada hari ini. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, ni hao ma, nalarikia, como esta, bonjour, kaifahalu, annyeong, vigets, ladies and gentlemen, sawadika. Kutai medai, kutai mai lai dan ini nakap, matilah nakap, masuk pintu keluar. Tingkap. Terima kasih. So ladies and gentlemen, tanpa melengahkan masa, jom kita jawab beberapa soalan. Okay, now. Okay, korang ada soalan ni? Semua ada? Ada, okey. Terbaik. Now, kita tengok soalan yang pertama. Apakah perbezaan bagi kedua-dua jenis organisasi di atas? Tak silap saya, ini trial soalan Kelantan. Okey? Dia kata, apakah perbezaan bagi kedua-dua jenis organisasi? Berapa markah? 4 markah kanak-kanak riang sekalian. Gambar di kiri dia kata Majlis Daerah Bera. Bukan Beruk, Bera. Yang kanan ni pula DHERB. Saya paling benci brand ni. Saya paling menyampah brand ni. Okey. Okay, so ladies and gentlemen, boleh saya tahu dia tanya pasal jenis milikan perniagaan atau dia tanya jenis organisasi? Soalan minta kita organisasi. Boleh saya tahu yang kiri ni apa? OBU ke OBBU? Inilah organisasi bukan bermotifkan untung. Yang ini OBU ke OBBU? Yang ini adalah organisasi bermotifkan untung. Soalan minta kita huraikan ke bezakan? Bila soalan minta kita bezakan, boleh tak kalau kita nak buat kotak? Boleh kita buat kotak? Boleh. So saya letak di sini gambar A. Di sininya gambar B. Gambar B. Macam tak ngam pula sebutan dia kan. Gambar B. Okay. So now. Now, apa beza dia? Boleh tak kalau kat sini yang Bera. Ni Bera. Majlis Daerah. Yang ini adalah DHERB. Telanjang laris. Kan? Persoalan saya. Boleh tak kat sini kalau kita nak tulis OBBU? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Tulis kat sini merupakan organisasi bukan bermotifkan untung. Boleh saya tahu kalau yang ini bermotifkan untung atau tidak bermotifkan untung? Yang ini adalah OBU. Saya tulis macam ni saja, boleh? Now move on to the next part. Boleh saya tahu aktiviti dia berasaskan apa? Kalau tulis OBBU boleh tak, sir? Okay, ada student tanya, sir, tak boleh ke tulis macam ni dalam exam? Tidak boleh. Sebab OBBU memang dalam exam you kena tulis full. Faham? Terbaik. Okay, untuk nama-nama short form, selalunya yang you boleh tulis pendek apa je? Selalunya adalah agensi kerajaan. Tahu ni? Metrik. Mara. Oh, Kola. Kenapa dengan Kola? Oh, tak betul. Sekejap. Oh, patutlah aku rasa macam tercekik tadi. Okay. Okay. So, ladies and gentlemen, yang agensi kerajaan tak apa, boleh? Now, seterusnya.
Saya nak tanya, OBBU, aktiviti dia berasaskan penjualan barang dan perkhidmatan ke berasaskan kemasyarakatan? Yes, okay, aktiviti berasaskan kemasyarakatan. Okay, aktiviti berasaskan kemasyarakatan. Boleh saya tahu, OBU aktiviti berasaskan kemasyarakatan ke berasaskan penjualan barang dan perkhidmatan? Yes, aktiviti berasaskan penjualan barang dan juga perkhidmatan. Terbaik. Okay guys, alam-alam celup kasam. Dah dapat belum? 4 markah. 1. Boleh tak kalau saya nak bagi ekstra sedikit? Can I give you a little bit of extra? Terbaik. Kalau soalan tu jauh panjang sikit, guys, saya tambah kat sini. Boleh saya tahu tak? Organisasi A ni dia bermotifkan tidak bermotifkan untung. So apa yang dia nak maksimumkan? Dia nak memaksimumkan keuntungan ke dia nak memaksimumkan kebajikan? Yes, okay, ingin memaksimumkan kebajikan sosial. Boleh saya tahu yang ini nak memaksimumkan apa? Yang ini ingin memaksimumkan keuntungan. Yes. Boleh kalau saya nak tambah sikit lagi? Takut soalan ni keluar besar. Ladies and gentlemen, saya tambah satu lagi. Saya tak tahu korang ingat ke tak. Okey, saya nak cerita pasal modal. Betul tak? Dua-dua ni sebenarnya bisnes ke bukan bisnes? Dua-dua kena daftar dekat SSM, betul? Dua-dua yang kena daftar. Dua-dua ni bisnes. Cuma yang ni tak nak untung, ni nak untung. Cuma yang ni dia dapat modal daripada mana? Okey, contoh. Yayasan Kanser Malaysia. Apa lagi ya? Rumah Anak Yatim Murni. Kelab Anjing Liar. Kelab apa lagi? Haiwan Jalanan. Persoalan saya, daripada mana dia dapat duit? Daripada mana dia kumpulkan modal? Okey, betul tak kadang-kadang orang-orang grup-grup macam ni dia akan dapat modal daripada mana? Daripada derma. Pernah dengar derma? Sumbangan. Okey, lagi satu contoh sebarang wujudkan satu kelab. Kelab Anjing Malaysia. Okey, apa fungsi kelab ni? Adalah nak membantu anjing-anjing yang tepi jalan, yang cedera, yang kena pijak, yang dihina di social media. Dia orang pun ada perasaan. So, betul tak bila you nak join kelab sebadang ni, you guys kena bayar apa? Bayar sikit lah. Bayar sikit lah. Yelah, memanglah bayar duit. Bayar apa? Ada yuran ke tak ada yuran? Adalah yuran. Okey, modal dikumpul daripada sumbangan dan yuran. Yes. Now, how about OBU? OBU dapat duit daripada mana? Okay, yang ni modal dia dikumpul daripada simpanan peribadi ataupun dia boleh dapat daripada mana? Boleh tak kalau dia nak dapat daripada pinjaman? Boleh ke tidak boleh? Boleh. Ataupun satu lagi, dia boleh guna duit daripada apa? Daripada keuntungan. Inilah modal dia. Kalau keluar macam ni, berapa markah rasa? Yang ni dah 4, yang ni dah 5, 6, 7, 8. Ni kan kita boleh jawab bukan soalan macam ni. So, saya lah, kau coba. Okay, kasih dah fahamnya. Uncle Liu, kasih minum boleh share. Minum duduk nanti Allah malah ya. Okey dah. Settle Now, soalan yang seterusnya. Nyatakan 3 kaedah perniagaan yang sesuai bagi gambar A. Dia tanya gambar A. Soalan tanya nyatakan 3 kaedah perniagaan. Siapa-siapa yang lupa benda ni, korang memang cari nahas. Ada berapakah? Memang ada 3 pun. Okey, dah kata 3 kat situ. Apakah kaedah jualan OBBU? Kalau OBBU, macam mana dia nak jual barang? Ada berapa kaedah? Please, tulis di ruangan komen. Ada 4. Kamu belajar dengan siapa? Lembu barangkali. Ada berapa? Ada 3.
Yang pertama pada harga apa? Harga kos. Yang kedua adalah pada harga bawah kos. Satu lagi secara apa? Secara percuma punya. Perlu lah. Percuma. Inilah kaedah jualan. Kalau OBU, kaedah jualan dia apa? Di atas apa? Di atas kos. And then selalu soalan, okay, saya nak tengok. Agak-agak kamu selalu soalan, keluar OBBU ke OBU untuk kaedah jualan? Siapa yang dia selalu keluar? Selalu keluar OBBU. Kenapa? Yelah, kalau yang ni jawapan dia ada satu je, betul? Takkan soalan nak bazir untuk ni je. Dia keluar yang ni selalu. Yang ni memang selalu keluar. Apakah kaedah jualan yang dilaksanakan oleh rumah anak yatim? Macam tu. Yayasan Kanser Malaysia. Faham semua? Okey, kalau faham, angguk dulu. Wah, banyak suka dia. Hai semua, hai dulu. Hai. Yang ni sombong Yang ni sombong Tak apa. Fine, tak apa. Ya Allah, itu aku, siapa yang on camera, kau murahkanlah rezeki dia. Kau jumpakanlah dia jodoh yang baik-baik. Kau berkatilah segala ilmu yang dia dapat. Kau jadikanlah dia orang yang berjaya. Yang tak on camera tu, bagilah dia berjaya juga. Tapi, biasa-biasa je. Amin. Awak best tak jadi cikgu? Doa cikgu kan makbul. Awak seronoknya. Okay, now, terbaik. Okay. So, settle kat sini Okay, tadi hanya mukadimah saja. Jom kita jawab soalan lain pula. Okay. Soalan bawah tu tak apa. Kita jawab itu nanti. Saya nak pilih soalan saja. Nah, kita tengok soalan 2. Nyatakan klasifikasi perniagaan Encik Azman mengikut saiz dan sektor. Ini soalan bawah soalan bawah. Jangan doa macam tu, tak ada lah. Okay. Ya Allah Tuhanku, aku tarik balik doa aku tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi bagilah semua berjaya. Amin. Okay. Boleh? Okay. Boleh? Puas hati. Terbaik. Oh, saya nampak ramai muka-muka baru hari ni nak join lah. Tentang sekolah nak buka, baru nak belajar perniagaan. Okay, terbaik. So now, okay, by the way, ini adalah soalan daripada Kelantan. Boleh saya baca? Okay. Dia kata, Cik Azmel lah ni seorang kilang. Woi! Encik Azman adalah seorang pengusaha kilang keropok di Beserah. Okey, Beserah Kuantan. Beliau menghasilkan pelbagai jenis keropok yang diedarkan melalui para pemborong. Beliau mengaji, saya beri mengaji. Menggajikanlah. Bukan yang bisnes, bukan tu. Bukan, okey. Beliau mengaji seramai 15 orang pekerja tetap di kilangnya. Pada mulanya hasil jualan tahunan adalah sebanyak 750,000. Dia kata nyatakan klasifikasi perniagaan Encik Azman mengikut saiz dan sektor. Okey, siapa-siapa yang lupa benda ni, mesti ajar. Dia tanya 2 soalan. Yang pertama, bila soalan tanya klasifikasi perniagaan, ada berapa cara untuk kita tahu klasifikasi perniagaan? Ada berapa cara kita nak tahu? Very good, Salsabila Mazlan, ada 3. Yang pertama, bezakan mengikut apa? Sektor. Yang kedua, bezakan dari segi apa? Skala. Lepas itu adalah dari segi apa? Saiz. Pernah belajar benda ni? Pernah, terbaik. Boleh saya tahu, sektor terbahagi kepada berapa? 3, kita ada sektor utama, kedua, ketiga. Mudah, betul? 1, 2, 3. Nenek Sir pun boleh jawabkan. Ingat, sektor utama lebih kepada apa? Sektor pertanian. Sektor kedua lebih kepada apa? Perkilangan ataupun aktiviti pembuatan.
Next, iaitu yang ketiga apa? Lebih kepada perkhidmatan. Boleh saya tahu MC Plus ni sektor utama ke kedua ke ketiga? Ketiga, we do service. Dia ada nampak macam kita ni kilang ke? Ada nampak kita uli tepung ke? Tak ada lah. Okay. Now, how about skala? Skala terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada banyaklah kau punya 3. Ada 2 je, Dik. Yang pertama adalah apa? Domestic. Last sekali adalah global. Okay, domestik pecah berapa? Domestik pecah 3. Yang pertama kita ada tempatan, and then kita ada apa? Negeri ke kebangsaan? Kita ada negeri dulu, baru kita ada kebangsaan. Kalau global ada 2. Yang pertama zone, satu lagi adalah sorry. Bukan global antarabangsa. Sorry. Saya saja je buat kesilapan supaya semua orang tegur. Tak siapa boleh bagi tahu. Mengecewakan. Antarabangsa. Dia zone dan juga global. Okey, dapat? Okey. Betul tak kadang-kadang student tak boleh nak bezakan zone dan juga global? Nak saya lukis peta? Boleh saya lukis peta? Okey, saya lukis peta. Okey, dia macam ni. Sebadang kalau bab-bab lukis peta. Kau sabar sekejap lah kan. Sebadang bab-bab peta. Ni paling power dalam muka bumi ni. Cikgu sejarah pun tak boleh buat peta macam saya. Tahu Okey. Okey, ni adalah ni bumi saya buat bumi dulu boleh? Saya buat bumi dulu boleh? Okey, katakan ni adalah Malaysia. Okey, ni Sabah. Okey, ni adalah apa? Benua-benua lain lah. Ni Singapura. Ni Indonesia. Yes. Cucuk udang ke? Hai! Terima seadanya lah. Okey, sekejap Katakan, ni KL ni KL. Ni KL. Katakan saya tadi dekat sini. Satu kedai. Ini domestik ke antarabangsa? Ini domestik. Cuma dia domestik kategori apa? Domestik kategori zone, Nisa. Sepadan saiz kasut 11 tau. Bukan, ini adalah tempatan. Ada satu kedai sahaja, betul. Yes. Habis tu kalau negeri macam mana? Dalam KL dia ada 5 kedai. Faham? Dalam satu kawasan tu dia ada banyak cawangan, itu negeri. Tapi kalau dia dah itu dah jadi apa? Dia dah jadi negeri ke kebangsaan? Itu dah jadi kebangsaan. Okey. Jap. Singapura buat apa? Singapura tak ada kena-mengena. Kalau saya tanda Singapura, saya tanda Indonesia. Itu dah jadi domestik ke antarabangsa? Cuma dia antarabangsa kategori zone ke global? Yeah. Sebab dia berada di kawasan kejiranan Malaysia. Faham? Kawasan kejiranan Malaysia ni maksudnya area-area dia je. Tapi kalau ni dah jadi apa? Yes, nak power lagi ni, bulan pun dia meniaga. Yes, itu dah jadi jatuh skala angkasa lah. Yes. Terbaik. Faham? Yes. Basically, tempatan adalah dia meniaga di satu kawasan sahaja. Kawasan setempat. Kalau negeri, dia meniaga dalam negeri sahaja tetapi lebih daripada satu tempat. Faham?
Kalau kebangsaan, dia mestilah di luar negeri. Kelantan, Johor, Sabah, Sarawak. Kalau antarabangsa zon, dia mesti kawasan kejiranan Malaysia. Singapura, Thailand, Indonesia. Kalau global, dia dah main Amerika Syarikat, dia dah main Jepun, dia dah main negara China. Okay. Faham semua? Okay, saya nak tanya. MC Plus dah jatuh kategori apa? Negeri. What? Guys, MC Plus ni dah sebenarnya, okay, kalau ikutkan logik, MC Plus sebenarnya dia dah main liga domestik, tapi paling kecil ke sederhana ke paling besar? Dia sebenarnya dah main besar, iaitu apa? Kebangsaan. Boleh siapa-siapa angkat tangan. Siapa daripada Kelantan? Ada yang daripada Johor. Ada daripada Sabah, Sarawak. Kan itu semua kawasan-kawasan negeri. So dia dah jadi kebangsaan. Betul? Okay. Tapi siapa-siapa tak tahu, sebenarnya MC Plus ada student yang daripada Indonesia tau. Indonesia, ada yang daripada Singapura, Brunei. Sebenarnya kita dah main zone sebenarnya. Tapi kenapa tak diiktiraf sebagai antarabangsa? Sebab banyak sangat kecil lagi. Masih belum ramai lagi. And kalau siapa-siapa tak tahu, korang tahu tak? MC Plus ada student dekat France. Ada seorang darjah berapa tak, darjah 6 kot. Dia duduk kat France, okay? Korang tu duduk dalam Malaysia je. Malu je. Sama dengan saya. Oh, sama ya? Sama ya? Okay. Okay. Dan last kali size. Size terbahagi kepada berapa? 3. Kita ada kecil, sederhana, besar. Dapat? Yes. Persoalan saya, macam mana kita nak tahu dia kecil ke sederhana ke besar? Ada dua cara. Yang pertama adalah bilangan pekerja. Boleh saya tahu bilangan pekerja tetap ke separuh masa? Bilangan pekerja tetap dan juga apa? Jualan tahunan. Dapat? Boleh? Boleh tak saya nak bagi tips macam mana nak hafal? Student yang belajar dengan saya, dia tahulah. Okay. Dia nak hafal banyak tau. Kecil, sederhana, besar. Cara yang terbaik nak hafal yang mana sahaja. Cara yang terbaik nak hafal yang mana sahaja. Besar, buat hal. Cara yang terbaik untuk you hafal saiz perniagaan, just hafal perniagaan bersaiz sederhana. Kenapa? Bila you hafal sederhana, betul lah kalau dah terlebih, dia dah jadi apa? Besar. Kalau you hafal sederhana, kalau dia dah terkurang, dia dah jadi apa? Study smart, not study hard. So, saya tulis kat sini ya. Okay, contoh kalau kilang Kalau kilang sederhana saya akan tulis sederhana ke kecil ke besar? I only gonna write sederhana sahaja. Bilangan pekerja sederhana adalah 75 hingga 250. Jualan tahunan dia adalah berapa juta? 15 juta hinggalah 50 juta. Yes. Saya nak tanya, kalau tiba-tiba soalan tulis macam ni. Katakan tiba-tiba soalan tulis macam ni. Pak Abu mempunyai pekerja seramai 74 orang. Kecil ke sederhana ke besar? Kecil. Pak Abu mempunyai Pak Mat mempunyai pekerja seramai 249. Apa dia? Apa yang besar? Sederhanalah. Kalau kalau dia ada 251, dia dah jadi besar lah. Okey, faham. Sama juga macam jualan tahunan. Faham tak apa yang sebenarnya ajar ni? Saya bukan nak ajar semua pun. Tapi saya just nak cakap, kalau you nak study nanti, tak payahlah sibuk hafal semua. Bazir masa lah. Hafal sederhana,
Okay, sebab soalan dia akan bagi apa? Dia akan bagi petikan. So you guys nak screenshot ke ni? Screenshot. Okay, fine. Kalau nak screenshot macam mana? Okay, fine. Fine. Dah salin. Dah salin. Bijak lah kawan. Dah Now, let us move on the question, ladies and gentlemen. Okay, panas ni. Dia kata size dulu. Okay. Dia kata dia ada, okay, dia kilang, betul? Betul tak? Pak Azman ni kilang. Dia adalah pengusaha kilang. Persoalan saya, dia ada berapa orang pekerja? 15 orang. Jualan tahunan dia berapa? 750,000. Boleh saya tahu ni kecil, sederhana atau besar? Korang hafal ke kecil? Tak kan? Tapi korang hafal sederhana? Kalau kurang dia dah jadi kecil. Lebih dia dah jadi besar. Itulah jawapan kita. Yang pertama 4 markah kan? Okay. So macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Okay, cara tulis dia macam ni. Okay. Saiz perniagaan Encik Azman adalah bersaiz kecil. Berapa markah? 1. Kena explain ke tak kena explain? Kena, kerana bilangan pekerja tetap saling balik je. Bilangan pekerja tetap hanyalah seramai 15 orang dan jualan tahunan adalah sebanyak RM750,000. Berapa markah? 2 markah. Dah habis ke soalan ni? Belum habis lagi. Belum lagi selesai untuk dijawab. Soalan tanya saiz sahaja ke dia tanya sektor? Boleh saya tahu, dia adalah seorang pengusaha kilang. Kilang keropok di Berserah. Kalau keluar soalan macam ni, jangan berserah pada takdir. Berserah tu tempat. Jangan korang terbawa-bawa dengan berserah. Ladies and gentlemen, dia adalah sektor utama, kedua atau sektor ketiga. Dia ada kilang ke? Bukan kilang. Kilang. So, kilang jatuh kategori sektor kedua. Okay. Okay. Sektor perniagaan adalah sektor kedua. Kenapa dia sektor kedua? Sebab dia ada kilang. Dia dalam aktiviti apa? Perkilangan. Okey, kerana perniagaan menjalankan aktiviti perkilangan ataupun you boleh cakap pembuatan. Pembuatan apa? Boleh saya tahu? Dia proses apa? Proses boxer, ketumbar. Yeah, proses pembuatan apa? Keropok lekor. Berapa markah, sir? 1 markah, 1 markah punya. Haiya. Dapat? Yes. Sir, macam mana nak hafal semua sektor? Ha? Macam mana saya tahu tu keropok lekor? Yang ni tak form 3, form 1 tanya soalan macam ni. Aku dah tahu dah ni. Kan dia cakap dia jual keropok lekor. Oh, dia cakap keropok je. Oh,
Mana tahu dia jual keput lekor. Sekati saya nak tulis apa? Sebab tu keput lekor ke? Sebab tu keropok ikan ke? Sebab tu keropok ikan keli ke? Sekati saya lah. Tak ada. Oh, sorry. Ada student tanya saya, okay, saya jawab soalan saya, macam mana nak hafal sektor? Okay, boleh tak kita hafal sektor ni based on logic? Boleh ke tak? Okay, saya bagi satu contoh. Saya punya baju ni, baju saya ni, saya datang daripada sektor ke berapa? Oh, maksudnya saya beli kat kilang lah. Sektor kedua, orang cakap sektor kedua, maksudnya saya pergi kilang. Assalamualaikum, kilang, ada jual kot lah, kilang. Sektor ke berapa? Sektor ketiga. Yes. Okay, tapi sebenarnya, korang semua tersilap. Sebenarnya kod ni lalu daripada sektor utama sampai sektor ketiga. Cuba fikir logik. Kenapa? Kain diperbuat daripada apa? Betul tak bunga kapas? Hang pernah dengar perkataan cotton kan? Kita ada cotton flower. Ada tak orang kerja dia adalah tanam bunga kapas? Ada ke tak? Dekat Malaysia ada tak ladang, dekat India ada tak ladang bunga kapas? Tanam bunga kapas itu sektor keberapa? Pertanian. Betul tak akan ada orang ataupun seorang pengusaha kilang yang akan beli bunga kapas tu untuk diproseskan? Ada ke tak? Yes, dia beli bunga kapas, masuk dalam kilang, diproses jadi benang dijadikan kain, kain dijadikan kod. Saya nak tanya, baju ni saya beli kat kilang ke saya beli dekat Topman? Topman sektor utama ke, kedua ke, ketiga? Takkan beli kat 99 Speed Mart pula. Bang, ada saiz M bang kat 99 Speed Mart. Jangan tanya kalau kena halau dengan fire extinguisher. Yes. Itu aja pada. Faham apa yang sebenarnya cuba sampaikan? Itulah cerita dia. Okay, jom. Jom kita pergi kepada benda yang lain pula. Nyatakan 2 kelebihan perniagaan saiz ini. Okey, kita jawab ni. Jelaskan jenis-jenis gaya. Nyatakan 2 kelebihan perniagaan saiz ini. Okey, saiz apa? Dia meniaga saiz apa? Dia meniaga saiz apa ni? What kind of size? Kecil. So, meniaga kecil ni bagus ke tak? Okey, apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan meniaga perniagaan bersaiz kecil? Mudah diuruskan atau sukar untuk diuruskan? Yang pertama adalah mudah diuruskan. Next, kalau bisnes you saiz kecil, you punya cost rendah ke tinggi? Okay, tulis dia macam ni, cost pengeluaran rendah. Okay, ada student cakap, saya nak tulis cost overhead rendah boleh? Boleh. Cost overhead rendah. Yes. Lepas tu, modal dia kecil ke besar? Modal kecil. Yes. Inilah kelebihan dia. Boleh buat point ke? Allah, tak habis-habis lagi soalan ni. Penat rasa. Boleh buat point. Sini. Baca sekejap, dia tulis apa? Ni, tengok sini. Kalau dia cakap nyatakan. Kalau dia cakap nyatakan. Senaraikan. Apakah? Itu semua you boleh bagi point sebab itu fakta, betul? And then lagi satu, tengok juga markah. Okay. Tengok ni.
Dia kata nyatakan klasifikasi perniagaan Encik Azman mengikut saiz dan sektor. 4 markah. Takkan you tulis 2 point. Betul tak? You kena readjust based on soalan, satu lagi based on markah. Fikir logik, nyatakan 2 kelebihan perniagaan saiz ini. Betul tak? You tulis macam ni, you dah dapat jawapan. You tulis 1, 2. Betul tak? Ni dah jadi markah. Yeah. Kau coba, saya. Boleh? Dapat? Terbaik. Cakap, wah, seronoknya. Yes. Jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi dalam sejarah kenapa tak boleh? Macam mana Tolong jap. Tolong jap. Tolong saya jap. Tolong jap. Bagi tahu saya apa yang Sepadang patut buat. Bagi tahu. Kalau Sepadang selalu Sepadang buat apa? Sepadang selalu buat apa? Sepadang akan ke mana? Sepadang akan ke belakang, betul? Kalau Sepadang ke belakang, Sepadang buat apa? Belakang. Inilah. Tajuk kelas hari ni, dia salah masuk kelas ni. Dia ingat kelas sejarah. Ada nampak muka saya muka bersejarah ke? Ni kelas perniagaan ni. Ni kelas perniagaan. Allahu Akbar. Ya Rabbi Karim. Okay. Now, saya nak ajar benda yang seterusnya pula adalah soalan C. Okay, dia kata jelaskan jenis-jenis gaya pengurusan berikut. Yang pertama, gaya pengurusan apa? Laissez-faire. Kedua adalah gaya pengurusan autokratik. Okay. Lenguh. Okay. Bila kita berniaga, kita ada bos ke tak ada bos? Kita ada bos, kita ada manager. Betul tak dia orang ada style masing-masing? Yang pertama sekali, yang paling famous adalah gaya pengurusan laissez-faire. Sebut. Laissez-faire. Sebut. 1, 2, 3. Laissez-faire. Okay. Bukan Ferrero Rocher. Laissez-faire. Ferrero Rocher itu coklat. Okay. Now. Laissez-faire ni apa sir? Dia adalah satu gaya pengurusan yang bebas. Jawab. Gaya pengurusan ni apa? Bebas. Sangat-sangat bebas. Saya bagi satu contoh, boleh? Okay, saya jadi bos dan saya jadi pekerja, boleh? Okay. Contoh Okay. Saya patutnya masuk kerja pukul 8 pagi. Tapi sebabkan syarikat saya memakai laissez-faire, saya masuk pukul 10 pagi. Okay. Assalamualaikum. Lepas tu bos tanya, kenapa lambat? Sekata saya, bos, relax bos. Kita kan member. Macam mana? Bos, boleh tak kalau saya nak ubah kita punya plan minggu lepas? Bos cakap, boleh. Buatlah. Bos, boleh tak nak pinjam kereta bos? Boleh. Pakailah. Boleh. Bos, boleh tak kalau saya nak masak dekat kita punya pantry? Boleh. Bos, boleh tak kalau saya nak baring dekat tengah-tengah laluan office ni? Saya nak baring kat sini. Boleh ke? Boleh. Bos, boleh tak saya tak terima bos punya pendapat? Bos boleh diam tak? Bos ni bising lah. Annoying lah. Macam sebadang. Diam tak? Saya punya pendapat bos kena dengar. Okay. Saya nak tanya, ini bebas ke tak bebas? Inilah gaya pengurusan bebas. Di mana, okay, kita faham bebas boleh. Tapi ini bebas yang terlebih ke yang tak terlebih? Ini yang dah tak terkawal, betul? So, bagus ke tak bagus? It's very bad. It's very bad. Over sangat. Okay? Kan sampai kereta bos pun kau nak pinjam. Okay. So macam mana nak tulis tu? Okay. Okay. Gaya pengurusan laissez-faire. F-A-I-R-E. Okay. Gaya pengurusan laissez-faire adalah pengurusan yang bebas. Dapat? Ada orang tanya, sir, MC Plus gaya pengurusan apa? Sekejap lagi saya jawab. Mesti jawapan-jawapan dah ada sekejap lagi. Student-student saya mesti tahu. Sekejap lagi.
Nah, so apa huraian? Kena huraikan ke tak? Kena huraikanlah. 4 markah, 4 markah, 4 markah. Sorry, 2 markah. Ini baru 1 markah, betul? Ini baru 1 markah. So, tulis kat sini pula apa dia? Okey. Apa? Gaya pengurusan yang bebas, okey, menyebabkan, okey, sumber manusia. Okey, apa jadi dekat sumber manusia dia? Disiplin ke tak disiplin? Okey, tidak berdisiplin. Okey, kerana bebas membuat keputusan. Inilah gaya pengurusan laissez-faire. Siapa yang belajar ekonomi mesti pernah dengar perkataan laissez-faire, betul? Negara apa yang mengamalkan laissez-faire? Korea Utara ke Amerika Syarikat? Betul tak negara Amerika Syarikat bebas? Sebab tu rakyat dia suka bijak kepala. Retweet, re-WhatsApp, retweet, re-WhatsApp. Yeah. Komen sekarang saya perasan dalam family saya pun, mak saya pun, okay, saya wish birthday anak buah saya. Happy birthday Ryan. Mak saya sekarang dia dah tak tulis happy birthday, dia tulis arti. Mak saya lebih moden daripada saya. Maju. Adakah saya ketinggalan? Saya kecewa. Saya kecewa dengan diri saya sendiri. Mak saya dah tahu perkataan arti. Retweet. Okay. Masalahnya bila dia, okay, dia tulis retweet dekat sebelah saya. Dia siap bunyi. Kan bunyi apa? Bunyi Twitter. Okay. Now, last kali. Last kali gaya pengurusan apa? Autokratik. Boleh saya bagi contoh? Boleh? Okay. Ni bos pekerja juga. Okay. Pekerja dia datang lambat. Pekerja dia patutnya masuk pukul 8. Dia masuk lewat sikit. Korang punch card dulu. Muhammad Badang bin Badangan. Kau patutnya masuk kerja pukul pukul 8 tuan, pukul 8 tuan. Sekarang dah pukul 8.13 saat. Potong gaji kau. 13 saat. 13 saat je pun. Kan? Okay, contoh yang lain dalam meeting. Okay, bos dia tanya. Okay, saya nak tanya ada apa-apa pendapat ke? Saya ada. Tuan, apa kata daripada projek A tu untuk pembentangan bajet sebanyak 2 juta tu, apa kata kalau kita ubah kepada 1.5 sebab company perlu ada. Diam. Diam. Siapa suruh kau bercakap? Diam. Tuan yang tanya. Diam. Menjawab Menjawab. So, nampaknya tak ada pendapat lain lah. Okay. Masih. Besok. Bos. Boleh kalau saya nak sebelum kaki ni melayang, diam pergi buat kerja. Dah makan belum? Belum. Jangan makan Makan siap. Yes. Ini. Seem funny betul. Tapi saya nak tanya, ada majikan yang macam ni sebenarnya? It actually exists. Kalau tak ada, habis tu kenapa ada dalam syllabus? Ada Korang kadang-kadang kalau cikgu marah, mak ayah marah, korang sedih kan? Tunggu kau dapat bos. Memang ada bos yang macam tu. Yes. So, good luck. Kalau sebarang jadi bos, sebarang buka syarikat Badang Enterprise. Best. Kalau masuk kerja, semua orang kena berdiri dan nyanyikan lagu Sebadang. Sebadang yang kacak, bergaya dan hebat sentiasa. Orang yang hebat adalah Sebadang. Sebadang.
Kerajaan. Kong kerja. Kerja. Yes. Terbaik. So, gaya pengurusan autokratik ni, dia tegas ke tak tegas? Dia tegas. Okay, so tulis kat sini. Okay, gaya pengurusan autokratik. Autokratik adalah pengurusan yang tegas. Okay, saya akan bagi satu huraian, tapi huraian ni kau mesti akan rasa pelik sikit dan jawapan dia adalah buku teks. Bila pekerja tu kena dengan bos dia macam tu, apa perasaan pekerja ni? Apa perasaan pekerja dia? Contoh bos dia, hey, pergi buat kerja. Betul tak dia macam okey bos. Betul tak dia pusing belakang? Tut. Kau memang tut. Kau memang kau kalau kelas tu tut. Kau memang macam tut. Kau memang macam binatang tut. Faham? Ya, wujud ketidakpuasan hati daripada siapa? Pekerja. Memang ada dalam silibus benda ni. Yes, di mana? Okey, gaya pengurusan ini yang tegas akan menyebabkan ketidakpuasan hati daripada pekerja. Ataupun you boleh tulis macam ni juga. Ataupun you boleh tulis macam ni. Okay, pekerja tidak bebas membuat keputusan dan memberi pendapat. Ni pun you boleh tulis. Ni pun you boleh tulis. Ni pun you boleh tulis juga. Dapat semua? Yes. So, satu angka. Pong ting. Yang ni silibus form 4 ke form 5? Ni form 4 Saja check balik. Okay, dah. Okay, semua pada sini. Okay. Kau pun. Okay. Kalau MC+, dia bersifat macam mana? MC+ pakai laissez-faire ke autokratik? Ke demokratik? Ada satu lagi. Ni kita panggil dia sebagai demokratik. Di mana betul tak demokratik ni dia ada bebas dan juga dia ada sedikit ketegasan. Betul atau tidak? Yes. Di mana pekerja boleh tak bagi pendapat? Pekerja boleh bagi pendapat. Sekiranya pekerja melakukan kesilapan, mereka akan ditegur oleh majikan ataupun dia punya ketua. Inilah MC+ demokratik. Macam saya dengan bos saya Syakib. Rapat ke tak? Rapat. Kita pernah tidur sebelah-sebelah, rapat-rapat kot. Kan? Siap pernah berpeluk. Saya ya. Sebab kita pernah pergi China sekali. So bilik kita tu kecil. Katil tu katil asrama. Tahu katil asrama? Kau bayangkan katil asrama 2 orang tidur. Gerak sikit jatuh. Gerak sikit. Peluk je lah. Ya. Okay. Adalah. So macam Syakib, to be honest bagi saya, dia adalah satu bos yang bagi saya banyak memberi ruang kepada pekerja-pekerja dia untuk memberi pendapat. Saya nak tanya, video-video yang saya buat kat story, betul tak semua tu adalah kerja? Saya tanya sekali lagi, betul tak semua story saya, semua posting saya, semua pasal kerja? Adakah itu kebebasan yang diberi atau bukan kebebasan? Itulah kebebasan yang diberi oleh kami.
Dan dia boleh bagi je. Kita boleh buat apa je kita orang buat untuk promote MC Plus. Tapi kalau ada benda yang tak ngam, ada benda yang dia tak suka, dia tegur ke tak tegur? Yes, 2 hari lepas dia baru call saya. 2 hari lepas dia call saya. Okay, cerita sini habis sini Tahu dia cakap apa? Saya kata, madam. Ya sir. Ya, aku cakap hang tu benda boleh. Aku tegur hang. Kurangkan mencarut, boleh sikit? Boleh tak kurangkan mencarut dalam kelas? Oh ya, Allah, serius tu. Oh, sorry. Okay, saya janji saya akan kurangkan. Okay, saya akan kurangkan. Okay. So bila macam tu, okay. Student sebarang kenal saya, betul? Semua orang tahu sebarang punya style macam mana. So bila Syakib tegur, okay, kalau macam tu saya faham lah. So saya akan kurangkan lah. Okay, so tapi cara je. Tapi saya akan kurangkan lah. Kan? Korang nak ke sebarang ajar macam ni? Pelajar, kenapa tanya soalan sedemikian? Tak baik macam tu. Di manakah akal fikiran anda? Okey. Jangan tanya soalan-soalan yang kurang cerdik. Tanyalah soalan-soalan yang lebih bijak. Faham? Terbaik. Oh, awak buat silap. Izinkan saya untuk menendang awak. Macam tu. Apa? Cuba. Sikit. Cuba. Tapi saya ambil tu sebagai satu teguran yang saya akan terima lah. Inilah kita panggil gaya pengurusan apa. Korang kalau boleh nak kerja kat mana? Laissez-faire ke? Autokratik ke? Demokratik? Kerja demokratik lah. Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem demokratik. Kita sebagai rakyat Malaysia akan melaksanakan demokratik. Yes. Terbaik. Tahu sudah negara dilanda COVID-19. Tahu sudah. Dah. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, so saya ada beberapa pesanan kepada semua. Saya nak pandang korang boleh? Okay. Tengok dulu muka-muka ni. Okay. Kalau conteng sikit boleh kot. Ya, permainan di bawah oleh Nurin. Nurin memasing kepada Sarah Sofia. Sarah Sofia menanduk kepada Izzati. Izzati memberi bola kepada Lita. Passing kepada Misa. Iqbal Jufri menanduk. Dan terus memasing kepada Ryan Hadinah dan Azian mula untuk melakukan lecokan. Dan Katie Lourdes terus memasing kepada Nurin Zulkifli dan Muhammad Nur. Dan terus pada Zahra. Dan terus pada Salsabila. Dan Patricia mula menjadikan gol. Dan golnya adalah gol sendiri. Yes. Apa jaring gol sendiri? Siapa lagi? Siapa lagi? Wow. Yang ni kan? Yang ni semua ni. Yang ni sabar aja. Ni semua sombong. Okay, fine. Tak apalah, macam mana? Kan? Maybe korang rasa macam sebarang tu tak handsome, tak layak tengok muka kita orang. Okay, tak apa, fine. Kalau macam tu lah gaya korang, tak apalah. Aduh. Okay, terbaik. Boleh saya tahu siapa yang first time belajar dengan saya hari ni? Angkat tangan. Okay, dekat page yang pertama dulu. Oh, semua pernah belajar Nyampah lah. Yang nak belajar tak payah angkat tangan lah. Kat sini ada yang first time belajar dengan saya? Ada yang first time belajar dengan saya? Okay. Izra, okay Izra. Kathleen. Katie Lourdes. Nama dia Katie Lourdes. Orang Filipin ba ni? Ini orang Filipin ba? Kau orang Sabah ke orang Sarawak? Orang Sabah? Sabah ya? Sarawak? Oh, orang Sarawak. Kami sumpit ba kau ni? Okay. Syukba Saraja. Okay, so ladies and gentlemen, akhir kata daripada saya. I'm so sorry for being late tadi. I'm so sorry. Lepas tu, saya mendoakan kejayaan semua pelajar-pelajar yang bakal memasuki sekolah semula. And please, bila dah masuk sekolah, especially yang dah belajar dengan saya, sebenarnya dah ajar Form 5, betul? Saya dah ajar pengurusan semua manusia. Saya dah ajar pengurusan semua fizikal dan teknologi. Saya dah ajar awak pengurusan sumber pembiayaan sikit. Okay, make sure teruskan dengan kelas. Bila you masuk kelas, you akan jadi budak paling depan sekali. Biar kelas belakang, tapi minda di hadapan. Thank you semua. Hello, saya berdoa. Ya.
Sepadang ada lagi 5 minit sepadang hutang dia orang. Oh, ya. Okey. Alright. Cerita kita borak kan. Okey. Now, saya nak tanya, masuk penggal korang ni, masuk sekolah nanti, telan duduk masuk sekolah nanti, saya nak tanya, cikgu akan start balik daripada bab 1 ke dia akan ajar form 4 balik? Saya rasa dia akan start bab 1, betul? Pengurusan sumber manusia. Okey. Ingat sebarang ada beberapa perkara lagi yang saya nak ingatkan. Iaitu apa, sir? Ni. Ingat, Form 5 ada berapa bab semua sekali? Ada 7 bab tau. Banyak ke sikit? Banyak. Ngeri. Dan dia banyak penceritaan. So saya ingatkan macam ni je. Bab 1, pengurusan sumber manusia. Pengurusan apa? Pengurusan sumber manusia. Okay. Boleh saya tahu bab 1 ni cerita pasal siapa? Bab 1 ni cerita pasal pekerja. Tu je. Yang kedua adalah bab apa? Pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi. Ini cerita pasal apa? Ini cerita pasal kita nak jaga apa? Aset ataupun harta perniagaan. Betul atau tidak? Contoh, kita ada bangunan, ada kilang, ada alat teknologi, ada nama syarikat. Yes. Lepas tu bab 3 apa? Pengurusan sumber pembiayaan. Bab ni cerita pasal apa? Ini cerita pasal ni, nak pinjam apa? Nak pinjam duit. Ini cerita pasal nak pinjam duit. Next, 4 adalah cerita pasal penyata kewangan. Ini cerita pasal pinjam duit ke kira duit? Ini adalah cerita pasal kira duit. Lepas tu, yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah persediaan menjadi usahawan. Ini nak jadi peniaga lah. Macam mana nak jadi peniaga? Macam mana nak jadi peniaga? Tu je. Okay. Lepas tu bab yang keenam, pengurusan persediaan memulakan perniagaan. Bab ni pasal apa? Bab ni pasal dokumen. Lepas tu cerita juga pasal akta. Dan last sekali cerita pasal pemasaran. Bab 7 pasal apa? Bab 7 ni lah folio korang. Ni lah kerja khusus korang. Persoalan saya, adakah semua susah? Okey, yang mana dah belajar rasa? Bab 1, pengurusan sumber manusia. Dia banyak, tapi adakah benda dia complicated? Kedua, pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kita ada belajar patent, hak cipta terpelihara, kita ada belajar insurans dan keselamatan, kita ada belajar penyelenggaraan dan baik pulih. Simple, betul? Bab 3 pun best, betul tak? Mosti, Mara, simpanan peribadi lah, Rizab, very simple. Semua belajar rasa saya akan mudahkan dia. CGC, yes. Lepas tu, so apa maksud sebarang? Yang ni senang, yang ni senang, yang ni senang. Bab 4 susah sikit. Ini macam apa? Yang ni macam account. Bab 5 senang ke tak? Senang. Tak payah belajar pun tak apa. Yang susah ni, bab 6. Yang ni susah. Dia kat sini, dia complicated. Sebab dia banyak benda dan benda dia tu kecil. So bila kecil-kecil, banyak nak kena hafal. Siapa yang ambil account, senyumlah. Bab 4. Yes. Ada yang ambil account dalam ni kat tangan? Siapa yang ambil account, poyo dia bab 4. Yalah.
Tu pun debit kredit pun tak tahu nak beza. Boring je. Mestilah. Yes. Kita mestilah. Mesti. Ministry of Science and Technology Innovation. Baik. Okay. Screenshot. So nanti kalau cikgu dah start dengan bab 1, ingat bab ni senang. Okay. Bab 4, bab 6 je susah. Yes. Dah Okay, terbaik. Oh, dia teruskan bab 4. Okay. So lagi satu, bila dah buka kelas ni, ladies and gentlemen, dah buka sekolah. Okay. Saya rasa tinggal lagi beberapa bulan sahaja lagi untuk you punya SPM 7 bulan, betul? Kalau you rasa down untuk start belajar balik, ingat macam ni saja. Can someone calculate for me how many years have you guys spent in school? How many years have you guys spent in school? Berapa tahun you dah spend? Including sekolah rendah campur sekolah menengah. If I was not mistaken, total semua sekali adalah 11 tahun, betul? I think this is the final year, betul? Universiti kita tak belajar sampai berbelas-belas tahun But sekolah kita belajar 11 tahun. Betul lah, alang-alang dah 11 tahun. Guys, 11 tahun lama. Kalau tak nak belajar, kalau nak result biasa-biasa, baik berhenti pada awal lagi. Kalau nak drop sekarang. Tapi alang-alang, okay, bila saya cakap tak nak ke skor baik-baik, bukan skor baik-baik tu straight A saya minta maaf Skor baik-baik ni adalah your result is better than before. Contoh, tolong aminkan. Kata kalau you punya trial ataupun exam sebelum ni you dapat 9B. Jangan aminkan lagi. Jangan. Siapa yang dah terlepas amin? Tolong undo balik. Reverse balik. Pakai kad uno. Katakan trial you dapat 9B. And then you punya SPM you dapat 9A. Betul tak better than before? Amin. Okay, yang ni jangan aminkan. Katakan you dapat 4B, 5C. Lepas tu you punya SPM dapat 4A, you dapat 4B, 1C. At least betul tak you ada improvement. Life is not being perfect, ladies and gentlemen. Life is about being better than yesterday. And you are not against other people, you are against yourself, ladies and gentlemen. You will have your own family, you will have your own house, you will have your own career, you will have your own path. So please, choose wisely, gunakan sebaik mungkin. And my doa will be with all of you from beginning till the end. Boleh? Wish you guys all the best. Boleh? Yes. So guys, harap dapat berjumpa kelas lagi nanti boleh? Okay, harap-harap dapat jumpa lagi kelas terusnya. Kelas Badang ada perniagaan di MC Plus. Okay guys, thank you so much. Love you guys. Love you guys from the where? From the where? Tell me. Love you guys from the where? Love you guys from the bottom of my heart. Peace, love you guys from the bottom of my heart. Assalamualaikum. Peace, my love. Boom.